Budaya orang dalam mesti dihentikan. Pendedahan kegiatan sindiket yang didakwa memonopoli tender kerajaan dikatakan sudah beroperasi sejak 2014. Amat mengejutkan dan membimbangkan. Bagaimana boleh kes salah laku hidup subur di kementerian-kementerian dan agensi kerajaan? Memandang kepada bilangan tender yang terbabit sebanyak 345 bernilai 3.8 bilion ringgit, ia menjadi perkara yang amat serius dan perlu ditangani segera. Mereka didakwa mendalangi penubuhan kira-kira 150 syarikat yang seolah-olah bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan tender kerajaan. Namun, hakikatnya semua dimiliki oleh individu yang sama. Hasil kerja menjarah projek ini, suspek yang bergelar Datuk itu dikatakan memiliki 2 helikopter, 644 akaun bank individu dan syarikat dengan simpanan berjumlah kira-kira 100 juta ringgit. Pelbagai kereta mewah bernilai 15.7 juta ringgit, kapal layar dan hartanah bernilai 41 juta ringgit. Semuanya telah disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, termasuk wang tunai berjumlah 3.5 juta ringgit yang ditemui di kediaman ketua kartel berkenaan. Aset dan wang tunai yang disita serta pembekuan akaun itu dibuat susulan tangkapan 7 individu anggota sindiket kartel terbabit. Menurut sumber, kemewahan yang ditunjukkan oleh ketua sindiket itu amat luar biasa. Selain memiliki nilai hartanah dan wang tunai yang luar biasa jumlahnya, suspek juga memiliki beberapa kereta mewah, sebuah kapal mewah dan 2 buah helikopter, katanya. Dalam modus operandi kumpulan kartel projek ini, setiap individu 150 syarikat yang digunakan nama sebagai pengarah syarikat dibayar gaji antara RM5,000 hingga RM8,000. Dipercayai 114 individu digunakan namanya untuk membuka lebih 150 buah syarikat. Namun kesemua syarikat itu adalah milik suspek. Kesemua syarikat ini akan digunakan secara bergilir-gilir untuk memasuki tender dan sebut harga di kementerian dan agensi kerajaan. Maklumat tender dan sebut harga termasuk spesifikasi projek dan harga siling projek akan disalurkan oleh individu dalam kementerian atau agensi, kata sumber media. Siasatan SPRM juga mendapati hampir kesemua syarikat yang digunakan menggunakan maklumat palsu daripada segi kelayakan akademik, sijil profesional mahupun penyata kewangan untuk meyakinkan lembaga tender berhubung keupayaan syarikat-syarikat untuk melaksanakan projek. Namun semua ini tidak akan berjaya jika tiada orang dalam yang membantu memudahkan lagi kerja jahat suspek. Mengulas mengenainya, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tidak dapat dibayangkan apa yang boleh berlaku jika sindiket tersebut mempunyai jaringan di luar negara yang ingin mengeksploitasi institusi kerajaan. Kerajaan perlu mengkaji untuk menstrukturkan semula sistem sedia ada bagi memastikan pihak yang terlibat sama ada ditawarkan tender atau menawarkannya adalah pihak yang sah mengikut peraturan dan undang-undang. Kelemahan yang ada sekarang menyebabkan geng kartel terbabit dapat membuat kepungan harga dan menggunakan nama lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa, katanya dalam kenyataan. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu berkata, kegiatan kartel mengepung tender kerajaan itu juga boleh berlaku apabila wujud campur tangan segelintir pegawai atasan yang tidak beretika yang memberikan wahyu untuk memastikan orang tertentu mendapatkan kontrak berkenaan. Katanya perkara ini tidak mustahil kerana kebanyakan tender-tender kerajaan yang bernilai tinggi ditadbir urus pegawai berpangkat tinggi. Salahuddin sendiri dipercayai pernah berperang dengan kartel di kementeriannya. Ketika kisah isu kemasukan daging tidak halal meletup, Salahuddin mendakwa beliau pernah menerima tawaran percutian mewah ke Eropah daripada syarikat pengimport yang mempunyai kaitan dengan kartel daging ketika menjadi menteri. Lapor Sinar Harian 9 Februari 2021. Menurut Salahuddin, beliau mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan perjumpaan yang sepatutnya menjadi sesi perkenalan antara menteri dan juga pemain industri itu apabila ditawarkan dengan pakej percutian yang digambarkan sebagai kunjungan hormat. Kini, integriti institusi kerajaan sudah tercalar dengan teruk. Akibatnya, pegawai-pegawai lain yang amanah akan turut terpalit dan menjadi pewaris dalam sistem penganugerahan tender projek yang cacat. Baru-baru ini dalam wawancara bersama Astro Awani, Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche mengecam mereka yang rasuah kemudian menunaikan haji, minta ampun lepas itu kembali mengamalkan rasuah. Duit banyak tu nak ke mana? Nak rasuahkan malaikat mungkar dan nangkir, sindirnya. Pemberi dan penerima duit haram ini kalau ingatkan Islam dan kematian, tidak akan rasuah. Rakyat harus bersama memikul tanggungjawab untuk membantras kegiatan mereka.
tanpa rasa takut dan kasihan yang diletakkan di tempat yang salah.